kita akan bersama-sama hari ini melakukan wawancara mengenai dengan Expo Borneo Custom Show 2024 ni, Umur. Bersama dengan narasumber kita yang mulia Tuan Asmali bin Haji Arifin selaku pengasas Expo. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan ceria sihat hari ini Tuan. Hari Minggu. Hari Minggu. Betul. Itulah teknik mahukan hari Minggu masih ceria sini Tuan. Alhamdulillah, dan terima kasih kerana sudi datang ke Rampai Pagi Tuan. Menceriakan lagi Rampai Pagi hari ini, sama-sama tadi menserikan Rampai Pagi dengan perkongsian ilmu, perkongsian maklumat hari ini Tuan. Baiklah, tidak sabar rasanya Tuan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan Expo Borneo Custom Show 2024. Sebagai mukadimah Tuan, mungkin boleh diajukan pada bis kita menerangkan sedikit apa sebenarnya Borneo Custom Show ni Tuan. Silakan. Jadi acara Borneo Custom Show ni adalah satu exhibition ataupun expo, orang tadi suka panggil expo, yang berasaskan kreatif lifestyle otomotif. So itu ia punya temanya lah. So semua pengisian yang dalam acara ni adalah berunsurkan otomotif. Macam kita ni di Brunei ni, kita ni ada expo pengguna, ada expo hari raya, ada exponya. So ini khas untuk penggemar-penggemar otomotif. Dan juga kami buat acara tu family oriented lah. So it's not just bukan sekadar untuk pengguna peminat otomotif saja, tapi secara menyeluruh. Tapi semua sekali pengisiannya berunsurkan otomotif lah. Jadi mungkin boleh Tuan kongsikan bersama dengan penonton berapa lama sudah ataupun berapa lama expo ini bakal diadakan? So Borneo Custom Show ni bermula 2016. Tahun ini adalah tahun kali ke-7. So berehat 2 tahun pasal COVID. So last year kami start, and then this year is the yang kali ke-7 lah. So Expo Borneo Custom Show akan diadakan pada 31 hari bulan Ogos dan 1 September selama 2 hari. Bertempat di Bridex Hall Jurudong. Jadi pada 31 hari bulan Ogos ni ada, sehingga pada 1 hari bulan September bertempat di Bridex. Dan ini merupakan kali yang ke-7 Tuan. Kali ke-7. Kali ke-7. Kalau boleh dikongsikan bagaimana rasanya penerimaan orang ramai Tuan mengenai dengan expo ini. Kalau Tuan lihat kali ke-7 bukannya satu penganjuran yang muda ni orang, banyak pengalaman sudah ditimba. Daripada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ramai banyak sebenarnya yang boleh dipelajari. Kalau bagi Tuan sendiri, bagaimana Tuan sendiri melihat perkembangan ataupun penerimaan orang ramai setakat ini? Alhamdulillah, dari tahun pertama kami membuat acara ni, ia lebih fokus kepada penggemar-penggemar otomotif saja. Tapi dari tahun ke tahun sampai tahun yang ke-6, tahun lepas, lebih diterima oleh keluarga, family, ada yang membawa datang anak-anaknya, ada yang membawa orang ketani veteran. So it's not lagi terhad kepada penggemar otomotif. So ia lebih meluas. So penerimaan orang tu alhamdulillah lebih terbuka masa ni. Yang datang pun support alhamdulillah dari tahun pertama sampai tahun lepas jumlahnya sangat memberangsangkan lah. Alhamdulillah. Ya, so memandangkan ianya dibukukan untuk kesemuanya, adakah ia mempunyai bayaran masuk ataupun dikenakan secara percuma? Bayaran masuk dikenakan, jadi RM5 untuk dewasa dan RM3 untuk kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Dia akan bertempat di Bridex ni semua. Lagi sekali ni Tuan, mungkin boleh diberikan lagi Tuan, akan mengambil tempat di Bridex bermula pada 31 hari bulan Ogos sehingga pada 1 hari bulan September nanti. Mungkin boleh diberikan lagi ni Tuan pada orang ramai. Mungkin ada yang tertanya-tanya di antara tujuan ataupun objektif utama acara ini diadakan Tuan. So tujuan sebenarnya acara ini kami adakan berbalik kepada 2016. Sebenarnya kami ingin menyediakan satu platform, kami suka memakai bahasa platform itu, untuk orang ketani belia, especially belia, terutama sekali petani belia, dan pengusaha-pengusaha tempatan yang ada bisnes berkaitan dengan otomotif ini. So dulu tidak ada tempat orang yang boleh datang and then can mengintroduce dorang punya produk, dorang punya servis. So 2016 kami decide kami akan buat satu acara yang boleh menempatkan semua pengusaha-pengusaha ni. Jadi we started in 2016, jadikannya satu platform di mana kami boleh mengoffer pengusaha ketani tempatan, belia-belia tempatan ketani yang ada jenama-jenama produk sendiri, which is sebenarnya very surprising lah. Banyak belia ketani yang ada
produk-produk lokal dorang, branding dorang sendiri di Brunei yang orang lain dah tahu. So sayang kan, jadi kami sediakan tempat ni untuk dorang datang and then mengintroduce yang dorang ada. Di Brunei Ketani ada belia-belia Ketani yang punya, yang terdapat talent this macam ni untuk dorang mengintroduce lah dorang punya produk. So that's itu tujuan sebenarnya. Kami akan menjadikan satu platform yang boleh diguna pakai oleh belia Ketani, pengusaha Ketani, untuk yang siapapun yang punya berkaitan dengan otomotif ini ada tempat dorang untuk mengeksplor peluang yang lebih banyak pada publik. Terima kasih Tuan, dan juga tahniah diucapkan pada pihak BIS kita kerana menyediakan satu platform yang boleh diguna pakai oleh anak-anak tempatan kita ni khususnya, dan penduduk negara kita ni, rakyat negara kita ni, untuk sama-sama memperkenalkan produk-produk mereka. Dengan adanya platform ni seperti yang diberikan tadi, mungkin ada produk yang kita ingin tahu, bila sudah sampai ke sana baru kita mengetahui ada rupanya orang Brunei punya rupanya buatan Brunei dan sebagainya. Alhamdulillah, dan kita ni sebagai belia Tuan mempunyai pelbagai cara untuk menyumbang ke arah pembangunan negara. Dan merupakan salah satunya Tuan. Dan mungkin boleh dikongsikan ni Tuan, yang ingin datang nanti mungkin tertanya-tanya apa lagi yang ada di sana selain daripada selain daripada jualan produk-produk yang berasaskan otomotif. Adakah juga mungkin ada acara-acara yang lain juga yang akan diadakan? Jadi pada tahun ini salah satu beberapa acara akan diadakan during the acara itu, selain daripada produk-produk otomotif, pameran kereta-kereta klasik akan diadakan di sana, and then jualan-jualan brand internasional. Kami ada menjemput beberapa brand internasional yang datang ke Brunei, juga berunsurkan otomotif di Brunei. And then tahun ini kami adakan jualan street food, makanan ekspor, sebab kita ni suka makan, makanan, dan coffee convention yang terbesar lah. Terbesar itu maksudnya yang pernah kami adakan, bukan bandingkan dengan orang luar. So kami ada lebih 30 vendor makanan akan join, lebih 10 food truck, and then ada beberapa coffee shop lah will be there. So ini yang terbesar kami adakan in terms of food. And then diecast convention, kereta-kereta yang kecil atau yang mula-mula kereta, atau sambutannya di Brunei ini sebenarnya sangat, the community besar lah. Agak besar. So kami selalu pakai our event ini as platform untuk dorang introduce yang dorang punya barang-barang ni. Pengisian yang cukup menarik sebenarnya umum. Kalau saya Tuan, memang betul, saya suka makan. Saya suka makan. Sana pun banyak dikatakan tadi, dikongsikan ada gerai-gerai food truck dan sebagainya. Jadi kita ni boleh datang ke sana sambil tadi menikmati dan mendapatkan maklumat-maklumat mengenai dengan otomotif, industri otomotif yang terdapat di negara Brunei. Kalau bis kita lapar, jangan tengau. Ada disediakan food truck sana cukup. Terbuatkannya bis kita tinggal memilih aja ni Tuan. Kalau kan mau minum kopi pun ada ni Tuan. Alhamdulillah. Tadi juga ada dinyatakan bakal ada pameran kereta klasik. Betul. Kereta klasik. Kan pada masa ini generasi Gen Z memang suka untuk mengambil gambar OOTD mereka, dan juga ini adalah peluang keemasan untuk mereka yang suka mengambil gambar dan juga sebagainya untuk bergambar dengan kereta-kereta klasik. Kerana memang kita ni tidak akan dapat melihat kereta klasik ini di mana-mana, hanya tempat yang tertentu saja yang akan diadakan kereta klasik ini. Jadi mungkin juga Tuan dapat ditanyakan ni, selaku pengasas Expo ini, selama 7 tahun ini memang banyak sebenarnya cabaran yang dihadapi dalam dekat 7 tahun ini. Mungkin Tuan dapat mengongsikannya. Apakah di antara cabaran-cabaran yang Tuan hadapi? So tahun ke tahun itu cabarannya memang different. Memang banyak lah, memang banyak. Terutama sekali kita ni di Brunei, kita ni agak terhad in terms of material dengan resources. So sebab acara kami ini based on creative and lifestyle itu, so kami ingin menampilkan pengisian yang lebih kreatif, lebih unik. Cuma untuk mendapatkan barang-barang itu di sini agak terhad. So kadang-kadang kami perlu mendapatkan dari luar dan masuk ke Brunei. So itu salah satu cabaran yang kami hadapi. And then juga melibatkan costing. So costing untuk membuat acara ini setiap tahun adalah sangat-sangat tinggi. And then untuk kami persatuan yang non-profit organisation, kami bukan company, kami bukan pengusaha. Ini semua atas dasar sendiri. We are community driven, we are patient driven group. So itu adalah salah satu cabaran yang mesti kami hadapi tahun-tahun lah, untuk mendapatkan dana
menjalankan, memastikan acara ini boleh berjalan dengan lancar. Dan tadi sudah mengetahui ini Tuan, ada food truck, ada kopi dan pelbagai ada acara pertunjukan dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya ni Tuan, parking macam mana ni Tuan? Di mana parking ni Tuan? Alhamdulillah di kawasan Bredex itu parking sangat mencukupi. Dia luas, kawasan itu luas, dan ada pun parking disediakan di atas, di bawah. So insya-Allah parking tidak ada masalah. Alhamdulillah. Kalau boleh tanyakan jadi Tuan, visi-visi kita untuk masa kehadapan ini, bagaimana kita melihat barangkali perancangan bis kita, apa lagi yang ingin kita capai? So visi kami sebenarnya akan ke depan, kami ingin menyumbang untuk membantu kita ni punya kreatif industri di Brunei. Kreatif industri kita ni di Brunei ni sangat baru, masih baru, orang punya kefahaman belum lagi tinggi. Jadi ini adalah salah satu sumbangan kami untuk orang menjana industri kreatif itu. Sebab Borneo Custom Show adalah termasuk dalam salah satu rangkaian komuniti dalam ASEAN. Brunei Darussalam, kami alhamdulillah berjaya memasukkan nama Brunei Darussalam ke dalam komuniti ASEAN ini, dalam kreatif industri, sebanding dengan Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura dan Jepun masa ini. So jadi ini salah satu cara kami untuk menerapkan idea-idea kreatif industri yang dari luar untuk dibuat di Brunei, insyaAllah. So kami dapat hopefully in future sokongan yang lebih, kami akan dapat sokongan yang lebih banyaklah daripada pihak-pihak tertentu untuk kami dapat meneruskan perjalanan dalam acara. Saya juga merasakan Tuan, selain daripada tadi berkunjung ke sana nanti sebagai minat kepada dunia otomotif dan juga dapat menyaksikan produk-produk yang ada yang dihasilkan oleh anak-anak tempatan kita ni, ia juga merupakan satu platform keemasan sebenarnya Tuan, untuk pelajar-pelajar kita ni ataupun belia-belia kita ni. Kalau sebagai contohnya Tuan dapat dikongsikan dengan penonton Rampai Pagi, kebanyakan institusi pengajian tinggi negara kita ni sendiri, negara Brunei Darussalam, contohnya di Universiti Brunei Darussalam, ada sebenarnya entrepreneurship skills yang diajarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk orang menyuntik semangat macam mana kita ni memulakan perniagaan dan menyuntik semangat untuk berniaga. Jadi ini merupakan satu platform yang keemasan pada belia kita ni, khususnya para pelajar untuk datang ke sana, mungkin mengadakan interaksi secara langsung dengan peniaga-peniaga, dengan belia-belia kita ni, macam mana diorang bermula dan apakah motivasi diorang dan sebagainya. Sesuatu yang rasanya tidak boleh dilepaskan sebenarnya. Ya, tepat sekali. Mungkin Tuan ada dapat menyampaikan kata-kata motivasi ataupun juga bagaimana untuk mengajukan expo ini kepada belia-belia yang ingin mencuba benda baharu seperti yang Tuan lakukan ini dengan mengadakan expo tersebut. Jadi mungkin ada kata-kata semangat untuk mereka. Nasihatlah supaya kepada belia, jangan malu. Jangan malu bertanya. Kita ni semua mula dari bawah. Betul. Kami pun masih di bawah. Jadi sama-sama boleh datang dan bertanya kepada tujuan utamanya macam yang Tuan sebutkan tadi. Datang ke event, berjumpa dengan orang-orang yang sudah ada perusahaan sendiri ni, ada yang baru bermula, dan dah salah kita ni bertanya. Dari sana kita ni mendapat jalan untuk macam mana akan meneruskan yang selebihnya. Dan macam Tuan sebutkan tadi pun, kami every year kami ada bekerjasama dengan institut pelajaran. So kadang-kadang orang mengantar orang punya student yang dalam videografi punya, so orang suka memvideokan, orang suka. So kami invite orang ni untuk membuat orang punya thesis di sana. So untuk orang bawa balik ke sekolah. So itu salah satu kami punya cara untuk kami menyumbang kepada student-student kita ni. Dan orang pun kadang-kadang membuat acara di sekolah-sekolah, kami datang untuk membantu membagi sokongan lah. So itu salah satu cara kami untuk membagi balik ke komuniti. So jangan malu bertanya, menjadikan peluang ini yang kami sediakan ini, platform ini untuk bis kita belia-belia di sana keluar dan bertanya, and
at least you know where to start lah. Betul, betul. Saya amat tertarik sebenarnya tuan apabila dikongsikan tadi, jangan malu bertanya, tadi baru mula daripada bawah. Tiada orang yang dilahirkan terus berlari ni. Tiada orang dilahirkan terus berlari ni semua. Tadi baru mula pada baring dan penyerang merangkak dan baru berjalan dan jatuh dan sebagainya. Itu merupakan satu proses kehidupan tuan. Betul. Dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian, apatah lagi dalam dunia perniagaan. Memang ada jatuh bangunnya, tapi dengan adanya platform ini seperti yang diberikan tadi, dapat dipelajari sama-sama apa sebenarnya motivasi yang ada kepada kepada orang-orang tempatan ini yang terlibat dalam bidang ini untuk meneruskan perniagaan mereka dan juga penglibatan mereka dalam industri kreatif. Baiklah tuan, soalan yang rasanya penting je ni tuan. Tema tuan untuk tahun ini, tema acara. So tema tahun ini back to our roots. Saya pakai bahasa Inggeris, dalam Melayunya is kembali ke tujuan asal. Sebab kami pakai tema ni, selama 6 tahun kami buat acara ni, orang punya kefahaman lebih kepada kalau Borneo Custom Show ni lebih kepada pameran kereta sejatinya orang display. So kami mau orang faham yang ia lebih meluas. Kami punya fokus itu bukan subjeknya kereta saja. Sebenarnya semua yang berkaitan dengan otomotif. So kami brainstorm and then we decided to use the tema itulah dengan sedikit pengubah penambahbaikan dalam acara tu untuk selari dengan tema yang kami buat tahun ini. So tahun ini lebih kurang kami itu mengadjust balik acara tu supaya benar-benar menuju ke tujuan yang kami buat itulah. So lari daripada track. So we trying to insya-Allah. Mungkin ada yang terlepas ni tuan daripada menyaksikan wawancara daripada awal tadi, mungkin ujung-ujung ni baru tak melihat. Lampas punya mendengarkan bila dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan tuan kalau ingin mendapatkan maklumat lanjut ni tuan. Macam mana caranya tuan? So maklumat lanjut bis kita boleh ikut follow kami punya IG and then Facebook. So semua maklumat terkini akan kami update melalui kami punya halaman sosial media kami. Mungkin boleh dikongsikan tuan? IG dan Facebook? IG kami Borneo Custom Show Brunei and then Facebook Borneo BKS. Okay, Borneo Custom Show Brunei. Baiklah, daripada kami sampai pagi tuan, mengucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada narasumber kita Yang Mulia Tuan Asmali bin Haji Arifin, merupakan pengasas Expo Borneo Custom Show 2024, dan kami mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar tuan. Amin, dan ya sampai Allah. maklumat ini kepada penonton sampai pagi, dan sama-sama Auda tadi ramai-ramai datang ke sana pada 31 hari bulan Ogos sehingga 1 hari bulan September, bertempat di Bradex. Kalau Auda memikirkan makan minum, dah payah ingau, sana ada kopi, ada makanan. Banyak food truck yang ada di sana. Jadi sama-sama kita ni ke sana, Auda. Ya, tiket pun ada berjual mungkin di kaunter-kaunter di sana. Jadi Auda boleh terus saja ke sana dan membuat pembelian tiket Auda, dan Auda dapat menyaksikan keseronokan yang ada di dalam expo tersebut. Dan mungkin Auda juga ingin berjumpa dengan pengasasnya untuk bertanyakan lebih lanjut lagi mengenai dengan motif dan juga objektif expo ini diadakan. Tersebut. Dan boleh juga mengambil OOTD seperti yang dikongsikan tadi. Ada persembahan, ada koleksi kereta-kereta klasik dan sebagainya. Baiklah tuan, daripada sampai pagi, terima kasih tuan. Sama-sama. Dan insya-Allah sampai jumpa lagi, dan kami doakan lagi sekali tuan kejayaan dan kelancaran untuk program ini. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.